Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan tafsir kuliah dengan tafsir Nurul Ihsan jilid 4 daripada surah Al-Hujurat. Yang berbahagia kerana dapat meluangkan masa untuk solat kuliah Isyak pada malam ini, dan begitu juga dengan hormatnya saya muliakan Puan Rosniati binti Mansur selaku pengurusi JNI yang berusaha tim pengurusan Gemah Nurul Iman, serta terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di Google Meet untuk menuntut ilmu, mencari keridhaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi mohon keberkatan halaqah kuliah Isyak pada malam ini, jemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan dan memimpin surah Ummul Quran bisir Fatihah. Seterusnya jemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal mashkura Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Saya kasihi puan pengacara pada malam yang barakah ini. Saya kasihi dan saya hormati pengurusi Gemah Nurul Iman, Puan Rosniati binti Mansur, seluruh staf kepimpinan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung pembacaan kitab tafsir Nurul Ihsan. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Hujurat. Ada beberapa adab dan akhlak dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba cari silap saya ada lebih kurang 11 perintah Nabi dalam ayat ini, dan saya nak tegaskan lagi sekali, surah ini berkongsi banyak rasa, perasaan dan jiwa kita dengan bukan Islam sekalipun. Jadi siapa-siapa yang nak berdakwah kepada non-Muslim, maka ini antara surah yang sangat-sangat dicadangkan, sangat-sangat disyorkan, kerana ada 11 perkara yang kita pun tak suka, non-Muslim pun tak suka kalau benda itu dibuat padanya. Demikian juga kalaulah kita diperlakukan sebaliknya. Maksudnya kita tinggalkan benda ni, Islam pun suka, non-Muslim pun nak. Okey. Jadi ayat yang seterusnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Dan ketahui oleh kamu wahai segala muslimin, bahawa ada pada kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia ikut kamu pada kebanyakan daripada kerjaan yang kamu bawa khabar itu, nescaya berdosa kamu tiada Rasulullah. Maka janganlah kamu bawa khabaran jahat dengan tiada sebenar, maka Allah Ta'ala khabar dengan hakikatnya. Dia sebenarnya ada perkaitan dengan ayat yang kita sebut hari itu, apabila Nabi mengutuskan seorang sahabat yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk kutip zakat di perkampungan Bani Mustalaq. Saya dah cerita tak lagi tentang Bani Mustalaq kan? Bani Mustalaq ini satu perkampungan yang Nabi pernah serang. Kemudian akhirnya saya ringkaskan cerita, Nabi berkahwin dengan anak penghulu, ketua kaum. Yang akhirnya menukar nama daripada Sayyidat Abi Barrah
kepada Sayyidatina Juwairiyah. Baik. Tapi ternyata kenyataan itu diputarbelikkan. Setelah mendapati sebenarnya khabar yang dibawa itu tak betul pun sebenarnya. Jadi hari ini maknanya sahabat sendiri boleh bawa benda tak betul dekat Nabi. Ini namanya proses dipanggil tabayyun. Jadi sebab itulah ayat ini yang seterusnya kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya ketahuilah oleh kamu wahai segala muslimin, ada kamu itu Rasulullah. Ia ikut kamu pada kebanyakan daripada kerjaan yang kamu bawa khabar itu. Nescaya berdosa kamu. Tiada Rasulullah. Maka janganlah kamu bawa khabaran jahat. Jangan bawa benda yang tak betul dekat Nabi. Bawa dengan niat yang tak baik. Sebenarnya akhirnya, in the end last kali, Nabi akan tahu juga. Nabi akan tahu. Dahulu kita pernah baca berkenaan dengan suratul Tahrim. Sahabat isteri Rasulullah SAW membocorkan rahsia. Walaupun pada peringkat awalnya Nabi tak tahu lagi. Tapi akhirnya Nabi tahu. Dikhabarkan oleh Sayyidina Jibril. Baik. Kita nak rasa ayat ini lebih bermakna dan lebih faham, kita kena sambung selepas itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan tetapi Allah Ta'ala itu Tuhan yang beri kasih kepada hati kamu itu iman dan menghiasi akan dia pada hati kamu dan membenci ia kepada kamu itu kufur dan fasik dan maksiat, yakni alamat Islam yang sebenar itu kasih hati kepada Allah dan Rasul. Jadi kalaulah Tuhan buat hati kita ini cenderung, bukan suka kepada Nabi, cinta kepada Nabi, mudah ikut Nabi, maknanya itu tanda Tuhan sedang menyayangi kita. Sebab itu ayat ini kata, tetapi Allah Ta'ala itu Tuhan yang beri kasih kepada hati kamu dengan iman, yang menghiasi akan dia pada hati kamu, dan kalau benci kepada kamu, maka itu kufur. Siapa-siapa yang benci Nabi SAW, maka jadi kufur. Siapa yang cinta, bahkan kufur dan fasik. Kufur dan fasik. Maksiat, yakni alamat Islam yang sebenar itu kasih hati kepada Allah dan Rasul. Sebab itu sebagian ulama mengambil petikan ayat ini dijadikan sebagai doa. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Habib ilayna al-iman, ya Allah kasihkanlah kami kepada iman, bencilah kami, buatlah kami ini benci kepada kufur, benci kami kepada maksiat, ya, dan juga fusuk ni maknanya benda-benda yang keji, benda-benda yang tak elok, fasik. Maka orang yang sayang, orang yang diberikan kecenderungan hati untuk suka kepada Nabi senantiasa, ulaika humur rasyidun. Bermula mereka itulah yang cerdik tetap atas agama sekalian. Kerana apa? Orang yang sayang Nabi ini, dia seboleh-bolehnya apapun dia akan refer kepada ayat yang nombor 1 hari itu. Dia takkan mendahului Allah, takkan mendahului Rasul. Dia apapun nak buat, Islam kata apa maka dia jadilah macam sebahagian daripada orang yang mengaji hari ni kan. Saat dia telefon kita, dia mesej saya, Ustaz, saya nak buat ni Ustaz, tapi Islam kata apa? Ustaz, apa hukum dia? Ustaz, bolehkah saya buat macam ni? Dosa tak? Nampak tak? Bila kita belajar, kita ikut kelas, kita dah mula mengaji, kita dah makin takut Tuhan. Nak buat apa-apa, kita nak kena tanya Ustaz. Kita nak kena tanya Ustazah. Tanya Ustaz-Ustazah tu ialah, bukanlah makna Ustaz-Ustazah tu Tuhan. Tapi pertanyaan kepada Ustaz dan Ustazah itu sebagai perlambangan kepada hati makin bimbang. Langkah makin berhati-hati. Risau dah makin menebal. Kalau silap, Tuhan tak terima, Tuhan tak suka, Nabi tak suka. Dia dah tak jadi. Dia tak nak fikir lagi. Sebelum ini, buat je dulu. Kalau duit banyak, kita cari fatwa boleh. Ustaz kata tak boleh, kita cari ke Ustaz yang kata boleh. Betul tak? Ada yang macam tu. Ustaz yang pertama kata tak boleh. Yang kedua kata tak boleh. Yang ketiga kata tak boleh. Yang keempat kata tak boleh. Dia cari lagi. Sampailah yang ke-10, ada Ustaz yang kata boleh. Lega dia. Rupa-rupanya Ustaz tu pun buat benda tu juga. Patutlah boleh. Jadi tak selesai masalah. Ulaika humur rasyidun. Tuhan sebut ar-rasyidun.
Apa orang Rashidun? Orang yang cerdik. Sebab itu disebut sebagai Rashid. Dalam kitab fiqh kan ada, di antara syarat sah jual beli ialah seorang itu mesti ada Rashid, bijak dan cerdik. Kalau tidak nanti orang tipu dia. Jadi orang yang Rashid ini ialah orang yang menggenggam erat pesanan Nabi. Nabi sentiasa berada dengan dia. Mana tindakannya selalu rahmah, selalu lembut hati, selalu mengingat pesan Nabi. Allah dan Nabi sentiasa berada di hadapan. Okey, itulah orang yang cerdik kerana dia takkan sesat lagi. Kerana Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kitab Allah dan juga sunnah aku. Maka siapa yang berpegang kepada dua ini, lan tadillu abada, maka dia takkan sesat selama-lamanya. Kan sebahagian daripada makna lan itu ialah menafikan lil abad, maknanya selama-lamanya takkan sesat. Sebab tu dia kata di sini ulaika humur rasyidun, orang yang bijak, kerana dia tak jadikan ahli falsafah, dia tak jadikan pakar-pakar tertentu yang menjadi rujukan kehidupan dia. Apa-apa pun saya kena tanya dulu, Islam cakap kata okey ke tak? Hukum kata bagaimana? Selepas kata boleh, kadang-kadang nak ambil pula hukum warak. Kerana Nabi bukan sahaja berpegang kepada perkara itu boleh atau tidak, tetapi dalam masalah warak. Kata sebagian ulama sufi, kami meninggalkan 80 hingga 90% perkara yang halal dalam kehidupan kami. Maknanya benda halal pun ditinggalkan lagi. Nabi kan macam tu, banyak je benda halal Nabi tak buat. Benda halal ni memang boleh buat, tapi tak mesti boleh buat semua. Tidur sampai 15 jam sehari, boleh je kan, tak ada masalah pun. Separuh hari dia tidur. Janji semayang lah, boleh. Tapi tidur banyak, nanti banyak benda ibadat boleh tergendala. Harus saja. Cakap banyak, boleh dia cakap daripada subuh sampai subuh, cakap poket kan. Janji tak kata dekat orang, boleh je. Tapi sebab itu banyak sahaja perkara halal yang ditinggalkan oleh para ulama, para sufi, para orang yang zahid dengan agama. Sebab apa? Sebab mereka merasakan perkara halal itu, pada meninggalkan perkara halal itu, Tuhan akan memberikan ketenangan jiwa, kelapangan hati. Fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Ayat seterusnya, kurnia daripada Allah dan nikmat bermula Allah itu Tuhan yang amat ketahui lagi amat hakim pada perbuatannya. Fadlan ini maknanya kelebihan. Tuhan yang bagi. Tuhan kata dalam ayat Quran itu, kalaulah tidak kerana fadlan minallah, kalaulah tidak kerana kelebihan yang aku bagi, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang suci. Maknanya kita hari ini mulia dengan apa? Dalam ayat ini dia sebut apa? Fadlan, mana dia? Masuk apa tadi? 105 Ustaz. Ya Allah. Minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan minallahi wa ni'mah ni nanti nak tarawih selalu orang sebut. Fadlan minallahi wa ni'mah, kan? Wallahu alimun hakim. Jadi kita perlukan fadlan minallah. Sebab itu kita dilarang untuk merasa diri ini suci. Sebab apa? Suci kita hari ini pun itu adalah fadlan. Tuhan sebut dalam Quran, dalam ayat yang saya sebut tadi, tidak ada seorang pun suci di atas muka bumi ini melainkan kelebihan itu Tuhan yang bagi. Maknanya kalau Tuhan tak bagi, kotor kita ini. Suci je nampak saya kan, dengan kopiah putih, jubah kan. Tapi orang mana tahu dosa saya. Tuhan sembunyikan dosa saya, kecacatan saya, kelemahan saya. Walaupun masuk lewat dalam grup, saya buat baik je kan, supaya admin tak marah. Buat baik je. Siapa pun tak pernah marah saya. Kan? Padahal sebab masuk lewat. Macam tu jugalah. Apa-apa kecacatan kita, kesalahan yang kita buat, Tuhan sembunyikan sebahagiannya. Tuhan tak dedahkan. Kalau Tuhan dedahkan, sebab tu kata ulama sebahagian daripada tanda rahmat fadlan minallah, dosa yang kita buat dia tidak ada bau. Bukan tak ada bau, bau. Tak ada bau. Tak boleh marah guru. Yalah, saya bukan guru, saya ni anak-anak je. Walaupun tua sikit. Baik. Jadi maka Tuhan kata itulah fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim.
maka Allah Ta'ala itu amat hakim pada perbuatannya. Ya, maka perbuatan Tuhan itu hakim. Hakim, guru kita ada terjemah apa? Amat hakim juga. Amat hakim maknanya adil, lurus, tepat. Sebab itu Tuhan buat manusia ini begini-begini. Ada yang diciptakan begini-begini. Kita kadang-kadang mencari hikmah. Tak jumpa juga. Kenapa Tuhan buat dia tu dah lah sakit, kemudian miskin pula, kemudian usia pendek pula, macam-macam. Yang ni Tuhan buat dah lah bijak, kemudian kaya pula, kemudian handsome pula, cantik lagi, macam-macam. Kadang-kadang kita berfikir, Tuhan ni, kan. Tapi Tuhan dah sebut, dia paling hakim. Ya, dia paling hakim. Maka Tuhan minta untuk melihat hakim Tuhan, maka Allah Ta'ala memohon, bukan memohon, menyeru kita, mengarahkan kita untuk melihat dalam dua dimensi, iaitu dunia dan juga akhirat. Kalau tengok dunia, ramainya orang yang malang. Kalau tengok dunia sahaja, ramailah orang yang tidak bernasib baik. Tapi bila melihat akhirat, Masya Allah, negeri yang abadi, yang kekal abadi, semua kekurangan di dunia ini akan ditampung di akhirat. Orang yang mendapat kelebihan di dunia yang bermegah-megah, Tuhan akan kurangkan di akhirat. Orang yang kaya, Tuhan dia sumbangkan hartanya demi jalan Allah, Tuhan akan buat lebih dari akhirat. Tapi kalaulah dia kaya, kedekut, tak hidung masin, tak telinga pahit. Telinga pahit saya pun tak tahu, tak pernah rasa. Maka dia akan rugi di akhirat. Ya, jadi semua Tuhan buat ni akan adil. Maknanya orang yang kaya kalau dia bermegah, tetap dia akan kurang nanti di akhirat. Akhirat itu negeri abadi pula. Tak ada dah kesudahan. Semua orang tak ada lagi dah cerita mati, cerita hidup lama, cerita tak ada dah. Cerita hidup lama tu ada. Cerita dia nak mati bila, tak ada dah. Jadi kekal selama-lamanya. Maka akhirat itulah Tuhan pesan dekat Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih khairun, lebih baik daripada yang ula. Ula tu dunia. Tuhan pesan dekat Nabi. Maka kita pun begitulah. Segala kekurangan dunia ini kita kena anggap sementara, sekejap saja, bukan lama. Ini sebagai ujian. Apa-apa nanti tebus di akhirat. Tuhan, dia kena pujuk macam tu je. Jadi kalau tengok dunia sahaja, macam saya sebut tadi, maka kita gagal untuk melihat hakimnya Allah. Maka hakim Allah ini mesti melihat dalam suatu tempoh jarak yang lebih panjang. Tak boleh melihat yang sekejap-sekejap. Ya, baik. Ayat yang seterusnya. Okey, ini akhlak yang seterusnya, arahan yang seterusnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Saya lupa nak listkan. Berapa arahan dah ni? Tabayyun, jangan dahulukan pendapat sendiri daripada pendapat Allah. Kemudian berakhlak, jangan angkat suara di hadapan Nabi. Kemudian apa lagi yang kali satu benda baru pula. Baguslah surah ni, bagus ya. Wa in ta'ifatan. Ta'ifah satu kumpulan. Ta'ifatan maknanya dua kumpulan. Ya. Ta'ifah ni kumpulan. Sebab itu kita sebut sebagai ta'ifah, satu grup. Maka Tuhan kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, berkelahi, berbunuh-bunuhan, bermusuhan. Ada dua kumpulan bermusuhan. Tak kira lah siapa pun. Kumpulan tu di antara mazhab ke, ideologi ke, parti politik ke. Yang pentingnya dua-dua ta'ifatan minal mu'minin, orang yang beriman. Jangan mudah-mudah keluarkan orang daripada iman. Yang tentu bahaya. Kita tak diajar sedemikian. Ambillah pedoman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, la nukaffir ahli al-qiblah. Kami tak pernah mengkafirkan ahli qiblat. Saya masih ingat dulu di Kedah ni ada satu tokoh. Tokoh ni dulu ni dia tak suka hadis. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi akhirnya dikebumikan sebagai orang Islam. Kenapa? Kerana kaedah kita guna pakai, walaupun kita jumpa 9 sebab dia ini boleh kafir, tapi satu sebab sahaja dia Islam, kita tetap anggap dia Islam. Sampai macam tu. Saya nak kaitkan macam mana? Sebab hari ini Tuhan sebut dalam Quran, wa in ta'ifatan minal mu'minin. Apabila dua kumpulan daripada orang yang beriman itu bergaduh,
kita ni janganlah ambil side. Janganlah ambil belah A dengan belah B. Dia masuk juga sebelah ni. Bergaduh. Bergaduh hal ekonomi, bergaduh hal pendidikan, bergaduh hal siasah politik. Semua tu pasti ada dua jawapan. Semua masing-masing ada pendapat dan pandangan. Walaupun saya tahu mungkin sebahagian tak setuju dengan saya. Saya tak kisah. Yang saya penting ialah kesatuan umat. Sekarang sesama umat Islam itu mesej saya di mana-mana pun saya dipesan begitu oleh guru saya. Bawa lah mesej itu. Kan? Saya tak kira siapa bergaduh. Janji tetap masalah itu tetap dipanggil ijtihadiyah. Maka kalau bergaduh, apa kerja kita? Ustaz-ustaz, orang-orang yang beriman, mukminin mukminat, kita jangan ambil pihak. Tuhan suruh dalam Quran ini fa'aslihu bainahuma. Fa'aslihu bainahuma, islah apa dah islah? Islah ni maknanya apa? Perbaiki kedua-duanya. Baiki kedua-duanya. Ini kita ambil pihak. Sebab apa? Dalam tu ada kawan kita. Dalam tu ada selera kita. Ini selera Nabi ni. Selera Nabi, Nabi nak kita ini tolong damaikan. Tadi kan kita baca, kalau kita orang yang diberikan kecenderungan cinta sayang Nabi, selamat di dunia akhirat. Maka kita kena carilah apa yang Nabi suka kalau kita nak sayang Nabi. Nabi suka kita ini mendamaikan kaum yang bergaduh, dua puak yang bergaduh, dua orang yang bergaduh sehingga dibolehkan menipu sampai terpulihnya hubungan mereka yang bergaduh. Ini tak, kita tukang tuang petrol lagi. Kita ambil pihak ini, kita ambil pihak ini. Sampai bila-bila pun umat Islam, cuba tengok. Sampai hari ini. Kalau di negara Arab tu sampai dah banyak mana dah. Negara Arab ni terlepas ke tangan orang kufar. Hasil-hasil bumi dibawa ke negara kufar. Seperti Libya, seperti Iraq, seperti dulu Afghanistan. Sebab apa? Sebab bila berlaku ta'ifatan, dua kumpulan yang berbalah, orang yang ada ilmu ambil bahagian. Dia panggil ambil bahagian mana? Saya ambil bahagian A. Oh, kamu bahagian A. Oh, kamu ulama bahagian A. Saya ulama bahagian B. Bergaduh pula. Dapat endorsement pula daripada ulama, lagi bergaduh umat. Kan? Akhir sekali, kita tak bawa jiwa pendamai. Kita tak bawa watak pendamai. Bergaduhlah manusia. Ini masalah umat akhir zaman. Orang yang nak mendamaikan tu pula jadi apa ni, hentaman pula. Dihentam dan sebagainya. Kamu ini lalang lah, kamu ni play safe lah. Tak, kita bukan play safe. Kita nak selamatkan masalah ummah. Maka fa'aslihu bainahuma, maka perbuat suluh. Suluh ni perdamaian. Sebab tu kita belajar dalam kitab muamalat, dia ada aqdus suluh. Suluh ni maknanya perdamaian. Kalau di mahkamah-mahkamah kan ada kan, sebelum kita masuk mahkamah boleh selesai tak di luar, dia panggil pegawai suluh. Kan? Dia baling kat saya pinggan, pecah kepala saya. Ni pula dia macam-macam kan. Akhir sekali nak pulihkan, kita bawa kepada pegawai suluh dulu. Kalau selesai di pegawai suluh, tak perlu masuk mahkamah. Saya nak abang kata suluh tu lah. Suluh tu dengan makna apa? Suluh itu kita mendamaikan. Itulah tugas kita. Jadi ini di antara akhlak dan arahan Nabi SAW, iaitu mendamaikan dua kumpulan yang bergaduh, yang berbalah. Baik. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Maka jika bantah salah satu keduanya atas yang lain, maka perang oleh kamu akan puak yang bantah itu. Di sinilah mula timbul perkataan daripada dia, burah. Burah pernah dengar tak? Pernah dengar tak perkataan burah? Tak pernah dengar Burah ni dia panggil pemberontak. Sebab itu salah satu kumpulan Islam yang dibenarkan dibunuh oleh orang Islam, tapi dia mesti kerajaan yang bunuh. Orang awam, orang biasa tak boleh bunuh. Kita bunuh benda lain boleh, bunuh ular, cicak dalam rumah boleh. Orang jangan bunuh tak boleh, kerana itu dia panggil haqqul jamaah. Dia hak kerajaan. Burah ini dia bila kita nak damaikan, dia tak nak dengar, dia nak berperang juga. Dia nak lawan juga. Maka namanya burah. Maka di sinilah Tuhan kata fa'in baghat, bantah juga. Ihdahuma, salah satu. Kita nak damaikan, salah satu kata kami tak nak, kami nak perang juga. Maka waktu itu kerajaan boleh memerangi. Faqatilul lati
tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka apa dia kata di sini? Maka keduanya atas yang lain, maka perang oleh kamu akan puak yang bantah itu hingga kembali ia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan kepada ahli kumpulan ni semua dalam Gema Nur Iman ni, cuba jadi pendamai. Watak pendamai ni sangat disukai Nabi SAW. Saya selalu tengok pendakwa-pendakwa kalau yang tak ada agenda tertentu ni semua bawa watak yang sama, dia panggil bawa jiwa pendamai. Saya minat dengan seorang syekh ni, dia ulama daripada Mauritania. Pernah dengar tak Syekh Abdullah bin Bayyah? Pernah dengar tak? Nanti lepas kuliah ni Google Jangan Google sekarang Jangan Google sekarang. Sekarang kita kuliah dulu. Nanti type dekat situ Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia umur dia dekat 90 tahun dah. Dia pernah menjawat dia pernah memegang jawatan 5 menteri di 5 kementerian. Tapi tempoh yang berasingan lah. Dia ulama hebat, karang kitab banyak dalam usul fiqh, dalam fiqh mazhab Maliki. Dia pernah datang dulu tahun 2018 ke Malaysia. Saya diberi peluang jumpa dengan dia kerana dia ni idola saya. Bagus sangat. Dia menubuhkan satu pertubuhan namanya Muntada Ta'ziz As-Silim. Maknanya untuk mendamaikan. Maknanya dia bawa semua mesej-mesej kedamaian Islam, bawa orang supaya kita ini sama-sama bersatu padu. Kita guna mesej yang baik-baik, jangan berpecah belah. Tak ramai, sebab benda ini sekarang ni tak populis. Yang populis ni ialah isarah, maknanya buat propaganda, kita benci puak sana, kita bergaduh dengan puak sana. Wujudkan laman page di Facebook supaya apa, boleh benci itu, boleh benci ini. Itu yang banyak sekarang. Tapi yang nak bawa perdamaian tak berapa popular sekarang. Sedangkan inilah mesej Nabi SAW dalam ayat Al-Quran Karim. Tadi saya baca dalam hadis, hadis ketika kuliah Maghrib. Nabi SAW minta supaya kita ini meluruskan saf. Nak semayang ni, saf kena lurus. Tiba-tiba ada seorang sahabat ini, dia punya dadanya terlajak ke hadapan sedikit. Maka Nabi SAW kata, masuk balik bagi sama. Kalaulah tidak, maka hati-hati kamu semua ini akan apa? Allah Ta'ala akan memperselisih hati-hati kamu. Sampai dalam semayang pun Nabi minta supaya kita ini sama saf, supaya kita ni tak selisih sama-sama, kita kerja bergaduh je. Kerja nak bergaduh je kita ini. Banyak isu sekarang. Semua orang nak bercakap, yang tak tahu pun nak bercakap. Lepas tu kumpulan ini benci kumpulan itu benci kumpulan ini. Kita hakikatnya kita kena terima hakikat. Masyarakat kita, umat Islam kita dah makin parah sekarang. Parah sebab apa? Perbalahan kita mencakup segala aspek dan kita pun tak tahu dah mana benda yang kita boleh bincang, yang mana benda kita tak boleh bincang. Baik, sambung lagi. Fa-in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adl. Maka jika kembali ia kepada hukum Allah, maka perbuat suluh oleh kamu antara keduanya dengan keadilan. Buat dengan adil. Suluh ni makna damaikan mereka dengan adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan perbuatlah keadilan oleh kamu. Itu bukan kejadilan, keadilan. Ada kitab tak? Kalau kitab dia tubuh kejadilan kena buang titik tu, buat bagi jadikan ain. Perbuat keadilan oleh kamu kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang kasih akan segala orang yang berbuat keadilan. Turun ayat wa in ta'ifatan pada satu qadiyah. Baik, kita nak ambil apa isu dia. Ada kejadian di sebalik ayat ini ada. Kisah kejadian Nabi naik himar dengan Usamah bin Zaid. Hendak pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah. Dahulu daripada perang Badar. Maksudnya sebelum perang Badar. Satu hari Nabi SAW naik unta, naik himar. Naik dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Nak pergi mana? Ziarah Sa'ad bin Ubadah. Lalu atas satu majlis orang banyak muslimin dan musyrikin dan Yahudi, dan padanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Ubay. Bin Abi pula. Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik besar ni. Sebelum Islamnya, dan Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi. Maka Abdullah daripada kaum Al-Khazraj.
dan Ibnu Rawaha daripada kaum Aus. Kerana ahli Madinah itu 2 puak. Maka tatkala sampai Rasulullah di majlis itu, kencing himarnya, maka tutup Abdullah bin Ubay akan hidungnya dengan kainnya serta katanya kepada Rasulullah, jauh oleh kamu daripada kami. Wallahi, menyakiti kami. Busuk himar engkau ini. Maka kata Ibnu Rawaha, kencing himar Rasulullah terlebih harum daripada kasturi. Engkau sila Rasulullah, hamba sekalian suka, maka jadilah antara 2 puak itu berkelahi dengan tangan dan kasut dan pelepah tamar. Maka turun Rasulullah, seru mereka itu kepada agama Allah dan mensuluh mereka itu. Kemudian pergi Rasulullah ziarah Sa'ad bin Ubadah kepada Khazraj dan mengkhabar kepadanya khabaran Abdullah bin Ubay. Maka sembah Sa'ad ia dengan atas Tuhan hamba, kerana Al-Khazraj sudah muafakat hendak tabal ia jadi raja. Tiba-tiba Tuan hamba mari berhenti. Okey. Nampak tak? Boleh faham tak kisah ni? Tiba-tiba tengah Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Ubay bergaduh. Kedua-duanya dari suku yang berbeza. Satu Aus, satu Khazraj. Tiba-tiba himar Rasulullah itu kencing. Maka salah seorang daripada mereka kata, kamu pergi jauh, busuknya kencing himar ini yang Rasulullah naik itu. Maka salah seorang kata, kencing itu lebih baik daripada kamu. Jadi bergaduhlah mereka. Itu pun Rasulullah mensuluh mereka, menghubungkan mereka. Inilah tugas Rasulullah SAW, mendamaikan umat. Tak ada satu kelaku Rasulullah ni kita tengok Rasulullah mengadu domba. Buat satu kaum benci kepada kaum ini, bermihak kepada kaum ini, sehingga kaum tersebut yang lain rasa disisihkan. Tak ada. Ini yang kita kena faham akhlak Nabi. Dan sebab itulah ayat yang seterusnya Tuhan kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Lagi sekali Tuhan pesan, fa aslihu baina akhawaykum. Kita kalau kawan-kawan kita bergaduh, kita cuba jadi pendamai dan kita boleh gunakan segala strategi untuk membaiki hubungan mereka. Sebab itu tipu ini minal kabair. Tipu ini masuk dalam dosa besar. Bahkan Nabi SAW kata, sesungguhnya orang mukmin itu takkan sekali-kali menipu. Seolah-olah Nabi nak sebut min simatil mukmin, sesungguhnya di antara ciri orang mukmin dia tidak akan menipu. Dan menipu itu termasuk daripada dosa besar. Tapi dalam bab membaiki hubungan, kita diizinkan menipu. Saya pernah sebut dulu kalau ingat. Ataupun saya tak sebut tapi terlupa. Antara 3 perkara yang diizinkan tipu ialah suami boleh tipu isteri, isteri boleh tipu suami. Dalam urusan yang mana mencantikkan lagi hubungan dan tidak mengambil hak. Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut macam tu dalam kitab Fathul Bari. Suami balik surau, dia dah makan dah di kedai dengan kawan-kawan surau dia. Makan sampai di rumah tengok-tengok isteri dia. Tengah tunggu nak makan sekali dengan dia, sampai letak kepala tertidur atas meja makan tu. Tunggu suami balik nak makan sekali, dia masak sedap, lama pula tu. Tengok-tengok suami dia balik, buka-buka pintu, dia kata, abang main makan. Tengok-tengok suami dia kata apa? Abang dah makan dah kotiau 2 pinggan, jadi dah kenyang. Sambil sendawa pula depan isteri dia. Macam tu. Kesian tak isteri dia? Kesian isteri dia. Waktu tu boleh tipu. Boleh tipu. Dia kata apa? Ya ke? Cepat-cepat abang lapar lah. Daripada dalam surau lagi abang duk tunggu-tunggu. Cepat-cepat balik. Tipu tak tu? Tipu. Tapi tak ambil hak. Tak ambil hak isteri. Kan? Tak ambil hak isteri pun. Ataupun isteri tipu suami. Kan? Suami hadiah tudung dekat isteri dia. Tengok-tengok hadiah tudung tu dah warna yang banyak dah isteri dia ada. Kan? Jenama pun yang dah sama. Takkan dia nak kata, alah abang ni asyik bagi yang sama je. Kan? Manalah lelaki nak ingat. Kami ni tak ingat dah tudung warna apa pun tak ingat. Brand apa pun tak ingat. Bawal ke, ikan kembung ke, ikan plata ke, tak tahu lah. Dulu kalau mah ikan paus besar tu kan. Baik. Kita tak tahu. Jadi isteri boleh tipu ya ke? Allahu Akbar, tudung ni saya tak pernah cantik.
Kan, seolah-olah isteri dia tak tahu pun kata tudung tu, bukan tak tahu. Seolah isteri tu nak menganggap bahawa dia tak ada lagi tudung tu. Tipu-tipu yang macam tu kan, sweet. Dia tak ambil hak. Katalah satu masa isteri dia tahu kata suami dia tipu, isteri tu pun tak rasa sakit hati. Dia seronok lagi ada. Dia bangga ada. Suami aku kan dia sanggup tipu aku. Sebab semata-mata nak ambil hati aku. Tak apa yang tu. Begitu jugalah di antaranya Nabi mengizinkan kalau nak mendamaikan di antara dua orang sahabat kita yang bergaduh, kita boleh tipu. Kita boleh tipu. Dia cerita kat kita, dia geram, dia benci betul kat kawan tu. Kita kata, taklah. Dia tadi jumpa aku, dia pun rasa bersalah dengan kamu. Kita tipu dia kan. Dia kata, rasa bersalah pula. Dia rasa macam nak minta maaf dengan kamu. Dia pun sedih apa jadi. Nampak tak? Kawan tu pun jadi macam lembut balik. Nanti kawan tu datang pun sama juga, kita tipu kawan tu pula. Last sekali dengan tipu kita tadi, dia orang jadi baik semula. Boleh macam tu. Ini tukang tambah lagi. Itulah. Aku pun memang meluat dekat dia tu. Benci dekat dia tu. Kita pula jadi, kita tukang tambah. Orang Kedah kata, dia kata jadi tukang tambah. Nasi tambah, jadi nasi tambah. Kan? Kawan tu dah benci, kita tambah lagi. Dan akhirnya, kita telah menjerumuskan diri kita dalam an-namimah. Tahu namimah? Batu api. Betul tu batu api. Namimah ni batu api. Nabi SAW saya sebut baru ni dalam tazkirah nisfu Sya'ban baru ni. Nabi SAW kata apa? Kedua-dua orang yang berada dalam kubur ini. Nabi melintasi kubur, Nabi kata apa? Kedua-dua mereka sedang diazab. Azab itu azab dalam keadaan dosa besar. Seorangnya kerana tidak menjaga kencing, seorang lagi kerana namimah, mengadu domba. Jangan. Jangan suka-suka. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun kita yang tambah-tambah. Akhirnya berterusan pergaduhan mereka. Ya. Ingat ya, dosa besar bukan dosa kecil. Kalau tak taubat nasuha, Tuhan tak terima. Dan kena ingat, dosa dengan manusia kena pergi minta maaf pula dekat dia orang. Akulah punca, kena mengaku dulu. Sebab tu jaga mulut kita. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu itu dirahmat Allah. Siapa yang mendamaikan saudara dia, kawan dia yang bergaduh, maka dia dalam rahmat Allah. Tuhan sayang dekat dia. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Satu pula ni arahan baru. Okey, arahan baru yang seterusnya Nabi pesan apa? Nabi kata jangan sarkastik. Jangan suka perli. Saya dah sebut hari tu kan, di antara kandungannya jangan suka perli orang. Kena tegur-tegur elok-elok. Kita banyak sangat perli. Ni dia panggil sukhriyah. Dalam Arab disebut sukhriyah. Tu sebab tu dalam Quran disebut apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Jangan kamu perli. Guru kita terjemah apa sini? Jangan olok-olok. Jangan olok-olok. Kita perli. Sarkastik. Okey? Nak tegur orang ni kena mesti perli. Kan? Tak apa. Kalau orang tengok kita nak tegur dia tak pakai tudung. Tak apa dia tak pakai tudung pun tak apa. Dia tu kan pahala dah banyak. Kan? Sindiran. Betul sindiran. Sakit hati tak sindiran ni? Kalau kita marah dia dengan kita perli, sakit hati lagi perli tu. Marah walaupun suara tinggi, volume tinggi, tapi kadang-kadang dia mungkin pedih sahaja. Tapi kalau perli, mak ai sakit hatinya. Bisanya lebih. Betul, bisanya lebih. Jadi sebab itu jangan mudah-mudah perli orang. Sebab tu saya tengok akhlak habaib daripada Yaman. Saya selalu tengok dia orang ni kalau dakwah tak ada perli-perli. Dia pergi ikut sunnah Nabi SAW, pesan dengan kebaikan. Jangan perli. Perli ni memang akan sakit hati. Sindiran ni tajam. Tajam. Sebab apa? Tuhan kata di sini, jangan kamu sindir kaum lain. Contohnya kaum tu, dia orang ni begitu.
dia orang ni cakap begini tak sedap lah, bahasa dia orang tak best lah, kemudian dia orang ni kan. Jangan begitu, Tuhan kata. Sebab apa? Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka lebih baik dari kamu. Yang kita nampak memang tak baik, tapi yang Tuhan nampak mungkin banyak yang baik. Itu masalah dia. Kita tak tahu. Orang yang kita perli tu depan mata kita secara zahir mungkin tak baik, tapi dia bangun tengah malam, kita tidur nyenyak. Dia selalu bangun tahajud, kita tidur sampai subuh. Subuh pun pukul 7.30. Nampak tak? Yang tu Tuhan sahaja tahu. Kita tak tahu. Tapi kita kata dia ini masalah, dia ini pengotor, dia ini itu, dia ini. Kan? Akhir sekali Tuhan kata dia lebih baik daripada kamu. Kesian kita. Kita rasa kita baik, tapi Tuhan kata kita tak baik. Itulah kemalangan yang sebenarnya. Bukan aksiden lah, kemalangan sini malang-malang. Sebab tu Tuhan kata apa lagi? Lagi Tuhan pesan. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah dia kata mengolok-olok perempuan daripada perempuan, barangkali ada mereka itu yang diolok-olok itu terlebih baik pada Allah daripada perempuan yang mengolok-olok. Pasal apa di sini Tuhan selitkan perempuan? Boleh tahu tak? Siapa boleh habaq dengan saya? Kita ambil ni Quran kan. Jadi kita jangan kata ustaz suka lah tu. Kalau kena kat kami perempuan ni, ustaz suka nak kata kat kami balik. Ini bukan sindiran. Memang ayat bab mengolok-olok ni dia guna mulut. Jadi dosa mulut ni banyak Tuhan akan sebut. Masalah ini, masalah perempuan dulu. Ada tak yang sebut laki dulu? Ada. As-sariqu was-sariqatu. Bab jenayah macam tu, contoh curi. Banyak laki dulu. Perempuan banyak dalam rumah. Kan? Kalau bab ni, Tuhan sebut perempuan. Kenapa tak Tuhan sebut perempuan? Sebab perempuan ni dalam hadis lain Nabi ada sebut. Perempuan ini tasaddaqu, Rasulullah kata sedekahlah banyak-banyak kerana fa inni ra'aitukunna aktsara min ahli nar. Nabi kata aku jumpa orang perempuan dalam neraka ni banyak sungguh, Nabi kata. Sebab apa? Dosa mulut juga. Nabi kata, kalaulah mereka tinggalkan dua perkara ini, mereka akan masuk syurga lebih, mafhum lebih kurang begitu. Mereka akan masuk syurga lebih awal dari laki-laki. Apa dia dosa mereka? Wa yukfirnal la'an. Banyak sangat melaknat orang. Ni. Yang kedua, wa yakfurnal ashi. Selalu menidakkan pemberian. Mentang-mentanglah tahun tu suami dia duit tak berapa cukup, minta beli rantai labuh. Rantai labuh ni orang kena kata ni rantai emas. Kan? Puluh dakap. Puluh dakap letak kat mana? Di gelang di tangan. Buat tak tahulah pula. Contohnya. Tiba-tiba tahun tu tak dapat beli. Tapi pernah je dia bagi dan 4-5 urat dia bagi sebelum ni. Tapi untuk kali dia tak bagi. Minta tutup yang buka. Okey. Baik. Tiba-tiba oleh kerana sekali tak dapat 10 pemberian yang sebelum ini dia nafikan. Itu dia panggil wa yukfirnal la'an. Abang ni kan minta apa pun tak dapat. Dah lah. Nampak tak? Minta apa pun tak dapat. Suami dia kata, bukan aku dah pernah bagi ke? Nampak tak? Habis. Itu dia panggil menidakkan pemberian. Yang pertama Nabi kata apa? Wa yakfurnal ashi. Wa yuksirnal la'an, banyak melaknat. Laknat ini orang tu tak kena, orang ni masalah, orang tu macam ni. Ini adalah dosa mengumpat. Jadi jaga mulut kita. Saya berpesan kepada diri saya dulu. Kita tak nak kadang-kadang senang je mulut kita lepaskan. Maka akhirnya kita sudah dikira berdosa. Orang Melayu selalu guna istilah dosa kering. Sebenarnya dosa ni dia tak kering tau. Sebab kalau kata mengumpat ni dia dosa. Dia tak kering sebenarnya. Kering ni maknanya isyarat apa. Saya faham isyarat orang Melayu cakap dosa kering ni sebab senang sangat dapat. Dosa lain payah nak buat. Kalau nak mencuri nak kena kopak pintu. Kan? Nak kena pecah cermin. Tapi dosa mengumpat senang je. Kan? Nampak kawan tu sekian-sekian, kita dah boleh cakap dalam kereta. Senang je kita lontarkan. Dia tak tahu pun. Maka akhirnya kita sedang mendapat dosa dan dia sedang mendapat pahala. Silap-silap dia boleh ambil pula pahala kita di akhirat nanti.
Jadi arahan yang seterusnya ialah jangan sindir, jangan perli kepada satu-satu kaum, kerana Tuhan kata boleh jadi kaum itu lebih baik daripada kamu. Dulu macam-macam kaum yang dipanggil kaum yang tak masyhur, tak popular. Kerana apa? Kerana tak ada satu benda yang istimewa di kalangan mereka. Akhirnya Tuhan angkat darjat. Contohnya cuba tengok kaum Kurdi. Ya, Kurdi ni dia bukanlah kabilah yang hebat, ya. Kalau kita nak cerita balik, Kurdi ni bukanlah satu kabilah yang hebat. Tapi Tuhan buat di kalangan Kurdi ni ramai jadi ulama. Dan banyak tokoh-tokoh yang hebat Tuhan lahirkan, antaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu Kurdi ada krisis dengan negara Arab dulu. Punya tombok. Sampai saya pernah dengar cerita orang Kurdi ni kalau makan minum dalam gelas, ada Arab yang rasa standard dia lebih tinggi, pecahkan gelas itu. Sampai macam tu. Tapi sebagainya Tuhan buat banyak tokoh-tokoh ulama daripada orang Kurdi. Kalau pernah dengar di antara salah seorang ulama mutaakhirin yang Allah Ta'ala buat alim, hebat, antaranya berbangsa Kurdi, namanya Al-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kan? Jadi sebab tu kita kadang-kadang kata dekat satu kaum, tapi Tuhan buat hebat. Cuba tengok satu kaum di Afrika. Mereka ni tengok kulit hitam, pakaian pun kadang-kadang biasa-biasa, lusuh, duduk di perkampungan yang kadang-kadang elektrik pun tak ada. Kita tengok, Masya Allah, kita tengok dengan pandangan yang kadang-kadang menjelekkan. Saya tak kata ada orang dalam grup ni, saya kata sebahagian orang. Tapi Tuhan buat mereka ni, kalau tengok, saya tahu kawan-kawan saya ni kalau di Al-Azhar dulu banyak daripada orang kulit hitam. Yang pertama, hafalan mereka kuat. Yang kedua, alim tau. Kadang-kadang kita degree pun susah nak habis. Dia orang kadang-kadang dalam 5-6 tahun, 7-8 tahun dah boleh buat habis master dan PhD. Kan? Alim. Saya belajar daripada seorang namanya Al-Syeikh Ibrahim Al-Mali. Masya Allah. Hebat. Dia punya pengetahuan Arab, bahasa Arab dia. Kalau baca Quran pula sedap dan kuat ingatan mereka. Nampak tak? Jadi jangan satu kaum tu dengan sekali pandang kita kata, puak ni macam tu, sekian-sekian macam ni. Maka Tuhan pesan jangan. Mungkin sebahagian kerana herdikkan kamu itu tidak menaikkan takwa kamu. Silap-silap mereka lebih baik daripada kamu. Ya? Merendahkan mereka itu sendiri pun dah menunjukkan kelemahan kita sebenarnya. Kekurangan kita. Kita dah tak ada akhlak sebenarnya. Kita tak ada adab. Okey, tengok lagi. Ada peristiwa daripada ayat ini ada. Cuba tengok. Dia kata di sini, turun ayat ini pada angkatan Arab Bani Tamim ketika mengolok-ngolok mereka itu akan sahabat Nabi yang fakir seperti Ammar bin Yasir. Nampak tak? Ammar bin Yasir ni as-sabiqun al-awwalun. Mereka memperolok Ammar. Kemudian salah seorang lagi Suhaib dan Salman dan Salim Maula, Huzaifah dan Bilal dan Khabbab. Bilal kulit hitam. Khabbab dan Abi Faqirah. Dan kata qil pada Akramah bin Abi Jahal tatkala Islam, ia tahun Fathu Makkah. Nampak tak? Ini hasil daripada mengolok-ngolok. Maka kata muslimun, anak perempuan umat ini, maka mengadu ia kepada Rasulullah. Maka turun, maka hasil jangan diperbuat olok-olok pada seseorang yang dilihat huduh kelakuannya atau penyakit barangkali. Terlebih suci hati dan hidup pada hati kepada Allah. Nampak tak? Boleh jadi orang yang kita hina itu hatinya cukup hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sukalah kalau cerita bab ni, saya suka menceritakan pengalaman saya di Mesir. Di Mesir ini kita jumpa orang yang macam-macam. Saya pernah jumpa seorang yang dalam keadaan sentiasa lusuh pakaiannya. Orang tua yang duduk, yang kadang-kadang meminta sedekah. Saya memang tak peduli pun. Tapi memang saya dipesan oleh sebahagian orang, kata di Mesir ini banyak awliya illahi salihin. Jadi hati saya memang selalu berkata gitu. Kotornya, busuknya. Tapi satu hari saya dipesan oleh seseorang, dia ni orang yang soleh juga, dia kata pengemis yang duduk di depan bangunan kita, maknanya orang yang saya selalu jumpa itu, dia itu min awliya illahi salihin, dia kata. Dia itu wali. Masya Allah, saya kata, tahu mana wali? Cuma saya diajar supaya apa? Supaya kita baik sangka dengan orang. Satu hari ketika saya nak lintas jalan, saya terpandang pengemis ini di seberang jalan di pihak sana. Cuma hari itu saya terasa nak bagi salam dekat dia. Niat saya nak bagi salam dekat dia. Saya nak lintas jalan, kemudian saya nak bagi salam dekat dia.
Baru berniat baru. Tapi saya tak jadi lintas sebab kereta banyak sangat, saya ubah haluan. Masa saya ubah haluan itulah, dia daripada kejauhan dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, dia jawab daripada jauh. Saya baru niat baru. Kan? Waktu tu saya terus, nampak tak? Kadang-kadang sebahagian dari kejadian yang Tuhan buat, nak tegur kita. Kita pandang dia hina. Kita tak tahu apa kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun dalam keadaan begitu, dia tak pakaian tidaklah lebih dari kita. Mungkin cara kehidupan dia, makanan dia tidak lebih hebat daripada kita. Tapi Tuhan buat dia ini istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah cukup. Lebih dari cukup dan sangat cukup. Kita waktu tu dah ketinggalan kerana apa? Kerana martabat dia sangat menghampiri Tuhan. Sedangkan kita pula mengolok-ngolok kekasih Tuhan. Nampak tak? Ini yang bahayanya. Kita sedang mempersenda dan mengolok-ngolok kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama kata innallaha akhfa samaniyah fi samaniyah. Tuhan menyembunyikan 8 dalam 8. Tuhan menyembunyikan Lailatul Qadar. Kita tak tahu malam bila. Tuhan menyembunyikan sab'ul masani fil Quran. Tuhan menyembunyikan waktu mustajab doa hari Jumaat. Semua ada 8 Salah satu yang Tuhan sembunyi, innallaha akhfa waliyahu baina awamin nas. Tuhan menyembunyikan di kalangan ramai-ramai manusia, kita tak tahu siapakah wali Allah. Maka Tuhan minta kita hormat semua orang supaya kita akan menghormati wali Allah dan bukan wali Allah semuanya sekali. Kalau Tuhan dedahkan wali Allah, kita akan hormat dia sahaja, orang lain kita tak hormat. Ini penting ini penting. Walaupun mesej ini nampak ringan, biasa sahaja, tapi sebenarnya mempunyai impak yang sangat besar. Itu kita kena faham dengan baik. InsyaAllah. Baik, sambung sikit lagi dia kata di sini, turun ayat ini, wala nisa min nisa itu, ayat yang nisa dengan nisa tadi, pada sifat bintu Hayy, isteri Nabi, kata kepadanya oleh Hafsah binti Umar, isteri Nabi, Safiyah, bukan sifat tu, Safiyah, Safiyah binti Hayy, isteri Nabi, kata kepadanya oleh Hafsah. Hafsah pernah kata dekat Safiyah, dua-dua isteri Nabi, tapi Hafsah pernah berkata kepada Safiyah, sifat Safiyah bintu Yahudi. Hafsah pernah kata dekat dia, Safiyah bintu Yahudi. Maka menangis ia mengadu kepada Rasulullah. Maka Safiyah ini bagi tahu dekat Nabi, Hafsah kata kat dia macam tu. Maka sabdanya, engkau anak Nabi dan bapa penakan engkau Nabi dan duduk bawah Nabi, maka pada apa yang engkau bermegah-megah atas engkau itu, maka makna anak Nabi itu keturunan Nabi Harun, saudara Musa. Maka selepas itu tengok tak, Tuhan tegur lagi ayat seterusnya, wala talmizu anfusakum, dan jangan mengaib kamu akan diri kamu dengan mengaib setengah akan setengah. Ini arahan yang seterusnya. Jadi oleh memandangkan sekarang sudah 10.30 dan kita nak kena baca suratul Mulk, saya minta tanda kita stop dekat situ, kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah taala. Jadi mesej surah ini kita genggam dengan erat kerana banyak sangat pesanan-pesanan yang bersifat universal. Pesanan yang bersifat universal, kita boleh share dengan semua orang. Kan? Jadi kita baca minggu depan insya-Allah. Ada nak tanya soalan apa-apa kah? Kalau nak katakan Ustaz, sebelah perkara Yang setengah ni. sebelah perkara tu tadi tak habis Ustaz. ya, tak sampai 11 lagi, surah tak habis lagi, belum sampai 11. Sebab saya tak dapat catat semua. Tak apa, nanti saya akan list balik. Sebab apa? Saya sendiri pun tak pasti dah ada berapa arahan setakat sekarang. Tapi nanti saya akan cuba kutip, saya akan buat kesimpulan ataupun khulasah pada hujung ayat nanti. Baru best. Nanti kita check balik. Boleh lah? Oh Ustaz, Ya, yang setengah, yang perkataan yang Ustaz kata jangan mengaibkan yang setengah-setengah ni, dia ayat ke berapa ni? Itu wala talmizu tu. Ayat yang selepas tadi tu. Kita akan baca ayat tu pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Okey? Ada lagi soalan lain? Ustaz nak tanya, kaum Kurdi tu sekarang ni dinamakan kaum Kurdis ke Ustaz? Ya, Kurdis ke? Dia tak silap Kurdistan tu lah, tak silap.
Dia ada bukan satu negara saja, banyak negara. Di Iraq pun ada, di Syria pun ada, di banyak tempat. Kurdistan, tak silap saya, namanya Kurdi. Orang Kurdi Dalam Ejaannya Rodalia, Kurdi. Ustaz, dalam lagu Quran pun Taranum tu pun dia ada lagu Kurdi Ustaz kan? Oh, saya tak pasti yang tu. Boleh jadi kot. Ada kot. Ustaz? Ada. Ada. Oh, baik. Terima kasih banyak Jazakillah. Maksudnya lagu itu mungkin berasal daripada kaum Kurdi yang Ustaz cerita tadi lah. Wallahu a'lam. Lagu yang orang kata dia berasal daripada kaum diorang lah. Oh ya, memang macam tu Ada Ustaz, lagu Kurdi. Okey. Saya kira ini maklumat baru bagi saya lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Boleh jadi sebab dia bahasa dia tu mungkin tak boleh nak cakap Arab dengan baik, maka dia ada lahjah yang tertentu, maka disebut dengan lagu Kurdi. Ya. Ada lagi soalan lain? Saya yang terakhir last Ustaz Ya. sebut pasal wali-wali tu. Memang wali-wali tu diwujudkan oleh Allah di muka bumi ni, di mata-mata Ustaz. Ya, merata-rata. Dalam kampung kita pun kita tak tahu siapa. Ni dalam grup ni bagaimana kita tahu ada 5, 6 orang, 7, 8 orang ke? Kita tak tahu. Boleh jadi puan admin kita daripada Ipoh, puan pengacara kita malam ini, Ustazah Maskiah ke, dan kita tak tahu. Semua boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak pernah letak gap yang jauh. Yang penting sayang Allah, sayang Rasul, jaga hati, safa al-qalb, maknanya hati kena suci, bersih, luhur. Tak boleh berdendam, tak boleh membenci sesama Muslim, jadi pendamai. InsyaAllah Tuhan akan lantik jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wali itu bukan salah satu daripada penyebar agama Islam. Ya. Dia juga di kalangan guru-guru, maknanya dia menyebarkan agama, dia menyebarkan ilmu. Ada juga wali-wali di situ. Ya, mesti ada. Banyak wali. Al-Imam Syafi'i itu pun disebut sebagai wali qutub. Wali min awliya'illahi salihin. So kalau orang nak mengenal itu, ada orang lah boleh kena pasti dia tu wali, bolehlah belajar dengan dia. Wali je yang kenal wali ni. Jadi kita tahu dia wali sebab ada wali yang bagi tahu kita. Wali tu pun ada orang juga bagi tahu wali. So, kita boleh berguru dengan dia. Boleh lah. Wali kita ambil manfaat kepada dia, jadikan dia mursyid kita, kerana dia ini sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah firasat orang yang beriman kerana dia bila melihat, dia tidak melihat dengan hawa nafsu, dia melihat dengan cahaya Allah. Maka cahaya Allah, kalau dia tengok dengan cahaya Allah, maka dia takkan silap lagi telahan dia. Ya, baik, sama-sama kita membaca suratul Mulk. Baik, sama-sama tengok Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Saya persilakan Puan Pengacara Majlis Ustazah Maskiah untuk menghebahkan program keesokan hari insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan surah Al-Mulk daripada Ustaz dan bersama dengan kita jemaah. Okey, alhamdulillah jazakallahu khairan kasiran Ustaz daripada perkongsian ilmu dan daripada penerangan surah Al-Hujurat tadi. Semoga kita dapat ilmu-ilmu yang berkat daripada surah tadi dan pengajaran-pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah menjadi amalan kita, maka kita menjadi mukmin yang sempurna dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di Taman Syurga pada malam ini. InsyaAllah akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ini juga saya mohon izin Al-Fadhil Ustaz untuk mohon membuat hibahan seterusnya pada esok hari, iaitu pada jam 6.45 pagi daripada ceramah daripada kuliah daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam
dengan bacaan surah Yasin, doa, salawat dan tazkirah. Dan sebelum kita akhiri kuliah pada malam ini, kita jemput sekali lagi Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan dengan ini saya juga mohon kemaafan dan sekiranya ada berlaku kesilapan dan kekurangan sepanjang menyediakan kuliah pada malam ini. Dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Tafadhal. Mashkura. Kepada Ustazah Maskia, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dikurniakan kebaikan, rahmat dan keampunan Allah. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.